Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ni dipertemukan lagi dengan pelajaran agama IRK. Sebelum kita ni mulakan isi pelajaran, marilah kita ni sama-sama membaca doa sebelum belajar. Okey, tanda tangan dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Okay, alhamdulillah, hari ini kita ni belajar pelajaran ketiga, tajuk ketiga, iaitu mengenai dengan ilmu tuntutan hidup. Iaitu ilmu tuntutan hidup. Okay, di sini ia ada memberitahu ilmu itu kita yang cari, bukan ilmu yang cari kita. Lawak ayatnya, ilmu itu kata ni yang mesti mencari, bukan ilmu yang mencari kata ni. Okey. Okey, apakah dia ilmu pengetahuan? Apa dia ilmu pengetahuan? Kita ni lihat gambaran ya. Okey, di sana ada cikgu dan ada murid-murid ataupun ada seorang yang menyampaikan sesuatu dan ada yang pendengar. Okey, ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang sebenar mengenai sesuatu perkara, mengenai sesuatu ilmu yang kita ni ambil dan kita ni buat, kita ni amalkan. Yang kedua, hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib apa artinya wajib? Artinya kalau kita ni kerjakan mendapat pahala, kita ni tinggalkan mendapat dosa. Itu artinya wajibnya ilmu itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Semua orang Islam wajib menuntut ilmu, wajib mencari ilmu. Indak boleh, indak, mesti. Hukumnya di sini sudah ditetapkan adalah wajib. Okey, 3. Ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu yang mendatangkan faedah kepada diri sendiri dan orang lain serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ilmu yang disampaikan itu mestilah ilmu yang baik-baik saja, yang memberikan kita ni satu manfaat, yang mendatangkan faedah daripada kita ni, yang kita ni indah tahu menjadi tahu. Itu sesuatu yang berfaedah. Dan seterusnya, ilmu itu sangat berguna dan penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kita ni berilmu itu adalah untuk kejayaan kita ni, untuk kesejahteraan hidup kita ni, bukan saja di dunia, malahan untuk kita ni di akhirat kelak. Itu artinya kita ni diwajibkan sebagai umat Islam, diwajibkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Seterusnya, kita ni akan belajar mengenai dengan cara ataupun adab-adab kita ni untuk menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Gambaran ni pun ada memberitahu adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, macam mana cara kita ni untuk menuntut ilmu? Adalah kita ni mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita ni mencari ilmu, kita ni belajar itu adalah ikhlas. Kita ni tujukan kerana Allah Ta'ala. Yang kedua adalah berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ni mestilah sentiasa berdoa apa yang kita ni pelajari, apa yang kita ni cari ilmu itu supaya melekat dalam diri kita ni untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Seterusnya, apabila kita ni berilmu, ia boleh menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Apabila seorang yang berilmu, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, ia akan tahu di mana ya dosa, di mana pahala, apa satu maksiat. Ia akan tahu tu orang yang berilmu itu. Jadi, siapa ada ilmu, ia boleh menjauhkan diri daripada maksiat. Seterusnya, menghormati dan mentaati
guru. Kita ni belajar ni datang ke sekolah untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Siapa yang mengajar di sekolah adalah guru. Guru ni diibaratkan seperti ibu bapa kita ni kedua. Kalau di rumah, ibu bapa kita ni siapa? Ibu kandung benar-benar. Tapi kalau di sekolah, yang menjaga kamu, yang mengasuh kamu, yang mengajar kamu adalah guru. Jadi, kita ni sebagai penuntut ataupun pelajar ataupun murid, mestilah menghormati dan mentaati. Seterusnya adalah mengenai dengan 8. Mendengar dengan tekun apa yang diajarkan oleh guru. Jadi kalau setiap pelajaran yang disampaikan oleh cikgu ataupun kamu berada di majlis-majlis ilmu, maka kamu mestilah fokus, teliti apa yang disampaikan oleh guru ataupun penceramah. Seterusnya adalah bertanya kepada guru jika ada perkara yang kurang difahami. Jika kamu indah faham apa yang cikgu sampaikan itu, kamu mestilah bertanya. Kalau bertanya tu mestilah dengan cara yang sopan. Indah boleh berteriak-teriak. Mesti cara yang lemah lembut, angkat tangan, berdiri dan cakap. Itu cara yang sopan. Yang ketujuh, mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kamu buat apa yang diajarkan oleh cikgu. Seterusnya, yang ke-8, tidak bercakap mengenai perkara-perkara yang tiada kaitan dengan ilmu yang dipelajari ketika menuntut ilmu. Ini sama juga kalau kata ni dalam situasi pembelajaran ataupun pengajaran, kita ni janganlah bertanya perkara-perkara yang tiada langsung kaitan dengan pelajaran pada hari itu. Kita ni tanya ataupun cakap yang berkaitan dengan isi pelajaran sahaja. Dan yang ke-9, suka membantu kawan ketika menuntut ilmu dan tidak sombong. Jika kamu mendapati ada kawan yang kurang faham ataupun yang susah untuk memahami sesuatu pelajaran, maka kamu mestilah bantu, tolong kawan itu. Jangan kalau kamu ada ilmu, kamu pandai, tapi kamu indah mau share sama kawan. Artinya adalah seorang yang sombong tu. Indah mau share ilmunya. Faham? Seterusnya. Dan akhir sekali adalah berterima kasih dan menghargai jasa guru. Kita ni sebagai pelajar mestilah sentiasa menghormati, memberi layanan yang baik kepada cikgu. Kerana yang ustazah tadi, kita ni guru ni diibaratkan seperti ibu bapa kita ni yang kedua. Kerana guru wanita yang mengajar kita ni, mendidik kita ni, mengasuh kita ni ketika ketiadaan ibu bapa di sekolah. Jadi kita ni mestilah menghargai jasa mereka itu. Tu jangan lupa. Seterusnya adalah mengenai dengan hikmah berilmu. Apa artinya hikmah berilmu ni? Hikmah ni artinya kebaikan. Orang yang berilmu tu, apakah kebaikan ia dapat? Artinya ditingkatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat keredaan dan keberkatan Allah SWT. Bila sudah Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala berkat dengan ilmu yang ada diberikan kepadanya, maka insya-Allah ia akan berjaya menerima segulung ijazah. Ingat tu, apabila Allah Ta'ala reda dan berkat, kamu akan selamat. Yang ketiga, dapat beramal ibadat dengan sempurna. Apabila seorang itu ada ilmu, seorang yang berpengetahuan, insya-Allah ia akan mendapat ibadat yang baik, ibadat yang sempurna. Seterusnya, dapat membezakan antara perkara yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk. Ini pun penting ni. Seorang yang berilmu, seorang yang pandai, yang suka menuntut ilmu, ilmu ada di dadanya ataupun di fikirannya ataupun di hatinya, maka ia akan tahu membezakan yang mana yang baik ataupun yang mana yang buruk. Seterusnya,
Apa seterusnya? Seterusnya mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Apabila ia berjaya, ia hidup, maka ia akan membahagiakan kedua ibu bapanya. Okey, ingatkan tu. Dipandang mulia dan dihormati. Dan yang ketujuh, mudah mencapai cita-cita. Menerima segulung ijazah. Siapa yang mudah mencapai cita-cita. Dan yang ke-8, dapat membangunkan ekonomi masyarakat dan negara. Orang yang berilmu ia akan dapat menolong sama ada masyarakat atau negara. Seterusnya adalah mengenai dengan akibat tidak menuntut ilmu. Orang yang malas ni, apa yang akan terjadi kepada orang yang malas? Pertama, amal ibadat yang dilakukan tidak sempurna. Siapa yang indah mau berilmu, siapa yang indah mau mencari ilmu pengetahuan, contoh, ia indah mau sembahyang, indah mau belajar mengenai dengan puasa, indah mau belajar mengenai dengan hukum-hukum ibadat apa, maka segala ibadatnya yang dilakukan tidak akan sempurna. Ia akan menjadi sentiasa fail. Artinya sukses satu kurang tapi gagalnya banyak. Yang kedua, tidak dapat membezakan antara perkara yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang buruk. Apabila orang itu tidak berilmu, ia akan menjadi malas. Kalau sudah malas, ia malaskan mencari pekerjaan. Itu yang kata ni indah mawa. Kalau orang yang indah mau mencari pekerjaan, dia akan menyusahkan ibu bapa untuk membagi ia makan. Okey, seterusnya mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang tidak baik. Na'udzubillahi min zalik. Yang kata ni elak unsur-unsur yang tidak baik. Contoh, kalau yang malas, yang ada usin, ia boleh dalam penagihan dadah, na'udzubillah min zalik, penjualan dadah dan sebagainya. Ada kes buli, tu pasal ia tidak berilmu. Jadi apa yang akan terjadi? Ibu bapanya marah, sentiasa fail, gagal lepas tu. Okay, yang keempat, sukar untuk mencapai kejayaan dan cita-cita. Kan bila sudah ketani dah berilmu, macam mana tani kan berjaya? Macam mana ketani kan meningkatkan ekonomi ketani? Macam mana ketani kan menolong ibu bapa? Tu ingatkan macam mana tani kan mencapai cita-cita yang ketani ingini. Jadi, na'udzubillah, semoga perkara-perkara yang akibat tidak menuntut ilmu ni tidak terjadi kepada ketani semua. Ketani sebagai manusia ni mestilah sentiasa mencari ilmu. Bukan ilmu yang mencari ketani, tapi malahan ketani sebagai manusia yang beragama Islam ni mesti mencari ilmu, kerana menuntut ilmu adalah hukumnya adalah wajib. Jadi mungkin ini saja penerangan Ustazah mengenai dengan menuntut ilmu. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.